Dah hilang. Hahaha. Macam mana tu? Mana pergi gambar cikgu ni? Okey, ada lagi ke? Ada lagi yang belum. Okay, yang tak boleh masuk, kita tunggu kawan sekejap Ni ada batang kayu apa pula ni? Okey, so kat sini kawan-kawan kita dah labelkan untuk organ bagi sistem pencernaan manusia. Okey. Yang tak boleh masuk boleh tengok dekat skrin cikgu kan? Nampak kan? Nampak. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, sistem pencernaan manusia ni dia merupakan satu sistem yang ada saluran. Maksudnya dalam badan kita ni awak kena bayangkan dia ada tube, dia ada satu saluran yang panjang. Okey, panjang. Kalau kita belajar tentang usus kecil sahaja, usus kecil, ileum, usus kecil sahaja panjang dia pun dah 6 meter. Nampak ni, dia pendek tu sebab nampak dia lipat-lipat ni. Okey, tapi sebenarnya panjang dia kalau kita tarik 6 meter. Campur lagi lah yang lain-lain ni kan. Okey, so dia adalah dalam bentuk saluran. Okey, jadi makanan akan masuk melalui mulut, masuk ke dalam salur esophagus ni, lepas tu dia melalui organ-organ dalam kita punya abdomen lah. Okey, so saluran ni kalau bagi salur makanan ni kita panggil salur alimentary. Boleh isi dekat bioscore tu. Okey, salur alimentary. Bahasa Inggeris dia pun elementary elementary. Yang panjang. Salur ni adalah panjang, lepas tu dia berotot. Sebab apa dia berotot? Siapa tahu? Nak tolak makanan. Nak tolak makanan. Salur tu, okay, dia macam ada macam tu. So dinding ni yang berotot. Okay, dinding-dinding ni berotot. Untuk dia boleh mengecut. Otot, kalau sebut otot, awak kena kaitkanlah otot ni sifat dia boleh mengecut dan mengendur. Jadi bila dia boleh mengecut dan mengendur, dia akan push kita punya makanan, tolak makanan kita ke bawah lah kan. Kita makan tu kemudian maksudnya melalui salur alimentary kita tu. Jadi dia berotot bukan dekat kita tengok yang peristalsis tu, selalu kita belajar peristalsis berlaku dekat esophagus kan. Tapi sebenarnya peristalsis tu dia berlaku di sepanjang di sepanjang salur pencernaan kita ni. Okey, salur pemakanan. Sekejap ya. Okey. Belum tengok pula organ ni sekejap.
Sekejap, nyawa nak habis ni. Okay. So bermula dari mulut hingga ke dubur salur tadi. Lepas tu dia ada organ-organ lain. Jom kita tengok kawan kita ni dia labelkan betul ke tak. Okay, yang pertama sekali. Okay, awak memang diberi gambar tapi bila diminta labelkan organ pencernaan saja, maka kita kena fokus kepada organ pencernaan. Okay, so yang lain tu walaupun dalam gambar tu ada macam dia tak perlu dilabelkan, kan? Kalau ada gambar jantung ke apa semua dia macam tak berkaitan. Satu contoh macam pharynx lah. Pharynx ni peti suara. Peti suara dalam pencernaan makanan dia tak terlibat. So sebenarnya pharynx ni tak perlu kita labelkan. Okay, apa yang perlu dalam salur pencernaan kita ni? Okay, mulut betul lah. Mulut. Okay, rongga hidung pun tak berkaitan kan? Memanglah dia ada gambar dia dekat situ. Okay, tapi dia tak berkaitan. Tu kalau sistem pencernaan, sistem respirasi. Contohnya bagi gambar sistem respirasi tapi dalam gambar tu disuruh awak label, dalam gambar tu ada jantung. Sebenarnya tak perlu jantung untuk sistem respirasi. Jadi kita kena alert dengan organ-organ yang penting. Dia memang ada organ yang dah spesifik kat situ. Okay. So mulut, betul, makanan masuk dalam mulut. Lepas tu ada kelenjar liur. Okay, boleh kelenjar liur. Okay, kemudian lalu kepada esophagus. Okay, epiglottis ni hari tu kita tengok dia menutup salur untuk trachea kan. Okay, kemudian kita ada esophagus. Okay, makanan tu masuk melalui mulut, melalui esophagus. Jadi dia lalu sini. Daripada esophagus, makanan akan pergi ke bahagian perut. So organ perut, betul. Kemudian daripada perut dia akan pergi ke duodenum. Ni laluan makanan. Tapi ada organ-organ lain dekat dengan perut ni, iaitu hati. Ni hati, betul. Ada pankreas ni, betul. Okay. So ada lagi satu pundi hempedu. Pundi hempedu ni ada dekat sini yang warna hijau. Okay, so makanan dia tak masuk dalam hati, dia tak masuk dalam pundi hempedu, dia tak akan masuk dalam pankreas. Makanan yang kita makan tu. Okay, so itu bukan laluan dia. Dia tak masuk tiga organ ni. Tapi awak kena ingat masa makanan kita lalu dekat duodenum ni duodenum. Okay. Makanan makanan kita ni akan terima rembesan daripada ketiga-tiga organ yang dia tak masuk ni. Pankreas akan rembeskan enzim kat dalam duodenum. Lepas tu hati dia ada dia punya function dalam sistem pencernaan juga, iaitu menghasilkan jus hempedu. Okay, hati ni hasilkan jus hempedu tapi jus hempedu tu disimpan dekat pundi hempedu ni. So pundi hempedu akan rembeskan hempedu ke dalam duodenum. So tak ada makanan masuk dalam pankreas, okay, dalam pundi hempedu tu. Okay, dia cuma lalu je dekat duodenum. Okay, apa dia duodenum ni? Start dekat duodenum tu ialah kita punya usus kecil. Nanti awak akan belajar lagi detail. So masuk je duodenum, maksudnya makanan kita ni dah masuk ke usus kecil. So usus kecil ni dia lalu duodenum, lepas tu dia lalulah yang usus kecil yang kita nampak kat dalam gambar ni yang berlipat-lipat tu kan, yang dia cramp kan tu. So usus kecil ni panjang, jadi dia dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama makanan masuk ialah duodenum. Lepas tu bahagian yang kedua kita panggil jejunum. Nanti awak akan tengok. Okay, jejunum, dan bahagian usus kecil yang ketiga ialah ileum.
Okay, so ileum. Jadi usus kecil betul, usus besar. Okay, lepas usus kecil makanan akan masuk dalam usus besar. Okay, ni usus besar yang hijau ni betul. Okay, dan seterusnya rectum dengan anus ni ialah bahagian-bahagian usus besar lah. Usus besar pun ada bahagian-bahagian pecahan-pecahan dia lah. Kita ada kolon tu usus besar, ada rectum, ada lagi satu apa, cecum. Ini nama-nama bahagian dalam usus besar. Nama-nama dalam bahagian usus kecil ialah duodenum, jejunum dan juga ileum. So ada 3 nama usus kecil, 3 nama usus besar macam tu. Okey, jelas tak? Boleh faham? Faham cikgu. Okey, so ini 9.1. So organ lain yang kita sebut tadi iaitu hati. Hati ni termasuk tak dalam sistem pencernaan kita? Masuk tak? Termasuk. Masuk, cuma makanan yang tak masuk situ. Tapi dia masih lagi sebahagian daripada sistem pencernaan. Hati, pundi, hempedu dan pankreas. Lekapkan bioskop, pankreas dia melengkapkan sistem pencernaan manusia. Okey, kemudian ada sepanjang kita punya makanan tu disalurkan melalui kita punya sistem pencernaan, dia akan menerima rembesan-rembesan jus. So kita panggil jus pencernaan, dirembeskan ke dalam salur alimentari oleh kelenjar. Okay, so seperti kelenjar apa? Kelenjar Leo. L tu ialah kelenjar Leo. Kemudian ialah kelenjar gaster, jus gastrik, kelenjar gaster dan juga kelenjar usus. Okey, untuk membantu proses pencernaan. Ada lagi ni, ada pankreas semua pun merembeskan jus juga. Okey, susun organ pada salur alimentari mengikut urutan yang betul. Bermula dengan mulut, lepas tu apa? Okey, yang ni mulut. Esophagus. Esophagus. Yang ketiga ialah Perut. perut, betul. Yang keempat ialah lepas perut dia lalu apa? Duodenum. Lepas perut ni perut duodenum ni sebenarnya ialah pangkal usus kecil lah. Dia usus kecil yang pertama, bahagian pertama. Okey, duodenum. Lepas tu kita ada usus kecil dan juga seterusnya ialah usus besar. Okey. So 9.1 kita kenal organ iaitu struktur sistem pencernaan manusia. Jadi awak dah kenal dah. Ni dah tercapai lah. Dah tercapai awak punya standard pembelajaran. Okay, next kita nak pergi kepada 9.2 iaitu memerihalkan pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Apa dia pencernaan fizikal, apa pencernaan kimia? Mencerakinkan proses dan hasil pencernaan karbohidrat dalam mulut. Okey, mencerakinkan proses dan hasil pencernaan protein dekat mana? Perut. Mencerakinkan proses hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lipid. Nampak ni? Ni satu jenis, ini satu jenis, kat sini 3 jenis dekat usus kecil. Jenis-jenis makanan tu. Okay, mengeksperimen untuk mengkaji pencernaan kanji. Yang ni kita tak dapat buat lah. Tapi kita akan tengok sikit macam mana bukan nak kaji pencernaan kanji ni. Okay, kita nak tengok ujian makanan sikit. Okay, so mengkaji pencernaan kanji, protein dan lipid. Lipid dalam sampel makanan ni ialah ujian makanan lah. Nanti kita tengok yang ni. Okay. So pencernaan sebenarnya ada 2 iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia di peringkat pencernaan makanan ni. Okay. So mula-mula makanan kita dimasukkan dalam mulut,
apa tindakan yang pertama kita buat ialah kita akan kunyah dia. So kunyah tu melibatkan bantuan gigi, lidah kan. Yang itu kita sebut sebagai pencernaan fizikal. Okay, so definisi pencernaan makanan dulu ialah proses penguraian bahan makanan. Okay, proses penguraian bahan makanan yang kompleks. Ini penguraian ya. Sekejap cikgu ada slide. Proses penguraian bahan makanan yang kompleks menjadi molekul yang ringkas dan terlarut yang dapat diserap dan digunakan oleh sel badan. Okay. So, pencernaan makanan terbahagi kepada pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Untuk pencernaan fizikal melibatkan tindakan mulut untuk memecahkan bahan makanan menjadi butiran yang kecil. Okay. Bila dah jadi butiran yang kecil, dia punya jumlah luas permukaan dia akan bertambah. Okay. Benda yang kalau besar, kalau molekul tu besar, makanan kita tu besar, saiz dia, besar. Kan, luas permukaan dekat mana? Kat sini. Ni permukaan dia, betul tak? Dekat lapisan luar dia tu lah. Tapi dia masih ada, bayangkan dia masih ada apa kita panggil dia punya zarah, molekul-molekul makanan yang duduk kat dalam ni yang tak ada, yang tak kena bahagian luar lah kan. So maksudnya kalau enzim tu dia boleh bertindak bermula daripada bahagian luar ni sahaja. Yang dalam-dalam ni lambatlah enzim nak sampai. So kita katakan benda yang besar ni dia punya JLP dia adalah kecil sebenarnya, luas dia kecil. Tapi isi padu dia besar. Sebab tu JLP per isi padu nilai dia kecil. Sebab JLP dia kecil, isi padu dia besar. Tapi kalau makanan kita ni dah dipecahkan oleh tindakan mulut tadi, fizikal, secara fizikal, makanan kita ni akan jadi kecil-kecil. Walaupun kecil tapi dia banyak sebab yang sebesar ni tadi dah dipecahkan jadi kecil-kecil. Sekarang ni dalam keadaan macam ni, jumlah luas permukaan dia akan bertambah bila kita campurkan luas ni, campur luas ni, campur luas ni, campur luas ni. Faham tak? Okay, boleh faham? Boleh cikgu. Luas dia besar, isi padu dia sekarang kecil. So bila luas dia besar, enzim dia akan mudah untuk bertindak balas pada setiap permukaan molekul yang kecil-kecil ni. So kalau benda yang kecil ni kita kata JLP per isi padu dia adalah besar. Nisbah jumlah luas bahagi dengan isi padu tu nilai dia dapat besar, nilai yang besar. Okay, berbanding dengan molekul yang bersaiz besar ni. Okay, so mulut ni melalui tindakan gigi yang memotong dan mengunyah makanan dalam perut. Mengunyah makanan. Dalam perut, makanan ni akan digaul pula oleh tindakan peristalsis. So apa yang berlaku dalam pencernaan fizikal bukan sahaja kat mulut, dekat perut pun, perut tu dia cramp kan, dia macam ada berlaku pergerakan fizikal yang kita tak boleh rasa sangat lah. Mungkin dalam perut tu dia digaulkan oleh tindakan peristalsis dalam perut. Okay, so pencernaan fizikal bentuk dia macam tu. Kalau pencernaan kimia pula ialah proses penguraian molekul yang kompleks menjadi molekul yang kecil melalui tindakan enzim pula. Kalau dah kimia ni mesti dia bahan kimia lah, menggunakan enzim. Okay, dengan kehadiran molekul dan juga kehadiran molekul air. Barulah ada proses hidrolisis yang kita dah belajar hari tu. Kita belajar enzim ni dia menghidrolisis kan. Contohnya kan kita belajar enzim maltase hidrolisis kan maltosa.
dia mesti ada air. Oops. Okay, so molekul kecil diangkut ke seluruh badan melalui aliran darah. Bila dah jadi kecil-kecil, lagi kecil lah daripada yang ni kan. Ini yang setelah dihancurkan oleh mulut. Ni struktur yang lebih kecil lagi, barulah dia boleh masuk dalam aliran darah. Okay, sebab darah kita pun kadang-kadang lalu kapilari yang setebal satu sel je dinding dia, betul tak? So mestilah molekul tu betul-betul kecil dari segi struktur dia. Okay. So kita nak start dengan pencernaan karbohidrat. Ni pencernaan karbohidrat ni dalam mulut. Okay. Awak tahu awak makan makanan bila kita makan makanan, kita bukan makan hari ni aku makan nasi je lah. Esok baru makan ayam dia. Okay, hari ni nak makan nasi, esok nak makan ayam dia. Apa yang cikgu ada kat sini? Okay. Kita bukan makan ikut kelas-kelas makanan tu. Bila kita makan, semua benda kita masuk dalam mulut kita dalam masa yang sama. Betul tak? Okay. So, sebelum kita pergi kepada pencernaan tu, cikgu nak tengok awak tahu tak nak kelaskan makanan ni mengikut nak kelaskan gambar ni, contohlah gambar ni mengikut kelas makanan dia macam mana? Cuba awak identify kelas makanan apa yang ada kat dalam burger ni dengan dekat dalam ni apa nasi dengan sepinggan nasi ni. Okay, cuba klasifikan kelas makanan. Kenal tak kelas makanan? Cikgu, salad tu pelawas kan? Boleh? Pelawas ataupun serat kan? Fiber kalau bahasa Inggeris dia fiber. Lagi? Apa lagi yang ada? Betul, lemak. So cili-cili tu kategori apa tu? Tomato. Lemon ada apa dalam lemon? Mayonis pun ada. Cheese. Mana lemak? Cikgu tak nampak pun lemak. Kenapa makan burger ni boleh menambahkan berat badan? Kenapa makan burger boleh jadi gemuk ni? Kat mana lemak ada? Kat mana? Cheese. Okay. So, ni.
Contoh, kita makan, bila kita makan bukan, tapi memang ada orang yang suka makan, mula-mula makan roti dululah. Okey. Simpan daging ni, tu anak-anak cikgu pun sama lah, makan dulu roti. Yang sayur ni letakkan tepi lah, tak nak langsung kan. Okey. So apa sebenarnya yang cara makan dia sepatutnya kita gigit teruslah masuk dalam mulut semua kan. So maksudnya dalam masa kita makan dalam mulut, semua kelas makanan tu akan bercampur. So pencernaan apa yang berlaku dekat situ? Pencernaan fizikal. Pencernaan fizikal berlaku pada semua kelas makanan tu lah, pada makanan kita. Tapi untuk pencernaan kimia, dia dah ada tempat-tempat dia. Okey. Untuk rembesan enzim ni. Jadi kalau kita makan burger ni, kelas makanan apa yang kita akan cernakan secara pencernaan kimia? Protein. Karbohidrat. Bukan protein, karbohidrat. Kita makan cernakan roti dulu. Ni roti ni dulu akan dicernakan secara kimia, roti ni. Kalau makan yang nasi dengan ikan ni, nasi dulu. Macam tu. Oh, cikgu ni tak tengok lagi. Okay. So setakat ni cikgu tengok betul lah kamu punya label ni. Jadi roti ialah karbohidrat. Nasi sebelah sini karbohidrat. Roti tak ada yang label ke? Tak nampak. Roti karbohidrat di burger. Okay. Lepas tu yang pencernaan untuk protein. Ni protein ni daging dia, lemak dia, tomato bukan karbohidrat sayang. Tomato ni sayur kan, dalam bentuk sayur atau buah semuanya adalah serat. Okay, serat ataupun gentian fiber serat lah. Fungsi dia sebagai pelawas tu. Okay, tomato bukan karbohidrat. Okay, ikan protein. Vitamin, buah tomato ada vitamin boleh. Ni dia label dekat lemon, betul lah. Ni serat, betul. Cili sebagai pelawas. Okay, boleh. Semua tumbuh-tumbuhan akan sifat sebagai pelawas. Jadi kita makan semua ni hanya nasi sahaja yang kita digest ataupun karbohidrat saja yang kita cernakan secara kimia. Okay, yang lain-lain tu secara fizikal je. Dia cuma lalu je lah. Okay, lalu saja. Okay, boleh? Ni terima kasih pada yang respon. Okay, terima kasih dan tahniah. Okay, jawapan banyak yang betul kat sini. So, ni karbohidrat ni contohnya kan. Karbohidrat ataupun biasanya terdiri daripada kanji lah. Kanji ni bentuk karbohidrat yang besar kan. Okay, contohnya nasi, roti, mi, ubi, kentang ni semua dicernakan dekat dalam mulut kita. Tapi kalau kita makan ayam ke, daging ke, ikan ke, dia tak dicernakan secara kimia. Dia cuma pecahkan secara fizikal. Okay, untuk pencernaan bermula memang dekat mulut tapi khas untuk kelas makanan karbohidrat. Okay, kehadiran makanan ni akan merangsang perembesan air liur oleh kelenjar liur, kelenjar parotid, kelenjar apa lagi? Kelenjar air liur. So air liur ni dia akan mengandungi pH 6.5. Cikgu nanti nak banyak tukar-tukar, tak payah ni banyak kat sini kot. Boleh nampak tak? Nampak kan? Boleh cikgu. Okey, nampak PowerPoint kan? Okey, so air liur ni mengandungi pH 6.5 hingga 7.5 pH dia. pH yang neutral. Nampak tak ni range pH neutral yang dapat bertindak dengan optimum. So dalam mulut kita akan dirembeskan enzim amylase.
Okey, enzim amylase akan mencernakan kanji mencernakan kanji kepada maltosa. Menghidrolisiskan kanji kepada maltosa. So mucus dalam air liur tu akan melindungi lapisan dalam mulut daripada lelasan. Maksudnya jadi macam pelincir lah, pelincir kepada kita punya proses untuk lelasan ni supaya tak ada macam tergores kat dalam mulut kita kan. Jadi dia basah kat situ melicinkan makanan. Lepas tu ada antimicrobial untuk melawan bakteria. Ni boleh isi kat bioscope ya. Antimicrobial untuk melawan bakteria yang masuk bersama makanan. Kita makan makanan yang terdedah, makan makanan yang ada bakteria yang tak nampak. So ada agent antimicrobial dan penampan yang menetralkan asid dan mencegah kerosakan gigi. Itu ialah kandungan dalam air liur kita. Okay. So apa yang berlaku kat dalam mulut dengan bantuan air liur ni, kita ada amylase air liur ni ialah enzim lah. Ini membantu untuk menghidrolisiskan kanji. Ni ialah proses hidrolisis. Hidrolisis ni samalah proses pencernaan. Okay, ataupun penguraian. Tu semua perkataan yang sama. Ataupun pemecahan. Penukaran tak boleh. Dalam exam, siapa kata amylase menukarkan kanji kepada maltosa? Pangkah. Salah. So, kanji akan jadi substrat. Sama macam konsep kita belajar enzim sebelum ni. Kanji tu ialah substratnya sekarang. So, kanji ni dia match lah dengan enzim amylase ni. Dia sepadan dengan enzim dia. Dan maltosa ialah produk atau hasilnya. La ilaha illallah. Okay, produk atau hasil. Okay, so kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu makanan akan bercampur dengan air liur dalam ruang mulut kita ni. Bila dia dah bergumpal, nama bentuk gumpalan tu ialah bolus. Okay. Bolus. So bolus ni ialah gumpalan makanan. Dan kita telan makanan tu sebenarnya dalam bentuk bolus tu. Okay. Dan tindakan peristalsis akan menggerakkan bolus ni sepanjang esophagus. Dan struktur proses tu dilicinkan oleh mucus. Jadi makanan kita mudahlah nak masuk ke dalam kita punya perut. So lancarlah dia punya tu sebab proses peristalsis tu ada mucus. Apa dia peristalsis? Peristalsis ialah proses pengecutan dan pengendoran. Ni selalu keluar soalan definisi. Definisikan peristalsis. So apa nak tulis? Pengecutan dan pengendoran otot. Ini dapat P1. Secara beritma P2. Di sepanjang salur alimentari. Untuk apa? Untuk menolak makanan atau bolus tu memasuki perut. Ni P3. Okay. Apabila otot sphincter cardium mengendur. Okay, ada otot ni, nama dia otot sphincter cardium ni ialah otot dekat antara esophagus kita dengan perut. So makanan tadi lalu dekat esophagus ni. Okay, esophagus. Lepas tu nak masuk dekat ke dalam ruang perut kan. Jadi kat sini ni ada otot. Nampak tak yang ni bentuk dia macam ni? Dia mencerut dah tu.
Nama dia ialah pencerut kardium. Otot sfinkter kardium mengendur. Pencerut kardium. Peristasis menolak bolus memasuki perut apabila otot sfinkter kardium mengendur. Sfinkter kardium S-F-I-N-K-T-E-R kardium. Ni nama otot dia. Okay, so dia sebenarnya ada dua pencerut. Satu ialah sfinkter kardium dekat sini. Satu lagi ialah sfinkter pyloric. Okay, dekat hujung perut. So bila makanan kita masuk dalam ni, dalam perut ni kan dia ada pencernaan fizikal yang boleh mengecut, mengendur. Dia peristalsis juga. Dia macam menekan makanan tu, rongga perut tu akan dibesar dikecilkan macam tu kan. So kalau tak ada pencerut dekat pylorus ni dengan pencerut kardiak ni, makan apa jadi pada makanan tu? Awak bayangkan. Terkeluar. Ya. Macam ni Cikgu, Mm-mm. kalau kata dia tak dapat dicerna dengan baik. Kalau tak ada pencerut tu. Pencerut tu tak. Okey, kita elakkan daripada gunakan perkataan yang general. Macam dicernakan dengan baik tu dia macam mana dicernakan dengan baik tu kan? Ataupun nanti cikgu bagi contoh lain. Tapi jawapan dia tak berapa tepat lah. Kita kena kaitkan keadaan makanan tu kat dalam perut. Okey. Macam kita picit sesuatu benda lah, ada straw ke kan, kita picit dia akan sama ada naik ke atas naik ataupun turun ke bawah. So makanan tu boleh terkeluar sini, dia bukan terkeluar ke sini, tak. Terkeluar tadi maksudnya ternaik, itu pun terkeluar pun kiranya tak cukup tepat jugalah. Makanan tu boleh naik semula ke esophagus ataupun makanan tu turun ke duodenum. Ikutlah sfinkter mana yang yang tak ada tu kan. Jadi sfinkter ni macam menutup bahagian rongga perut tu supaya perut tu supaya dapat menyimpan makanan dekat situ dalam tempoh yang sejam 2 jam tu. Makanan tu akan diproses, dicernakan. Okey. Maksudnya Dicernakan secara fizikal. Apa dia? Maksudnya dia macam function macam injap lah. Injap? Function pencerut macam injap ke? Maksudnya macam dia tahan. Ya. Dia menutup sekejap. Okey. So, ada soalan dekat dalam bioscore ni nanti. Nanti kita tengok So, maksudnya dia nak prevent daripada makanan tu naik balik ke esophagus. So, kalau katalah makanan tu naik balik, apa yang awak akan rasa? Awak akan rasa pedih-pedih hulu hati. Sebab apa? Pedih hulu hati ni sebab ada jus gastrik dalam perut kita ni yang naik ke esophagus. Dia bukan rasa kat hati pun sebenarnya benda tu. Hulu hati kita sebutkan. Di dalam ni ada jus gaster yang ada asid hidroklorik tu, kita rasa macam panas-panas tu kan. Yang itu dia naik ke esophagus dan kadang-kadang boleh sampai ke tekak ke kan, macam kita rasa pedih. Itu ialah keadaannya kalau kita punya makanan ternaik ke semula ke atas ni. Okey, macam selalu cikgu dulu waktu-waktu pregnant lah kan, sebab baby ada dalam perut, dia macam menekan sikit kita punya organ-organ dalaman tu, termasuklah makanan tu pun mudah untuk naik balik ke esophagus. Okey, ni yang kena makan Gaviscon, kan? Tahu tak Gaviscon? Gaviscon? Bomba dan Bomba tu. Okey, dia bawakan cecair untuk menghalang daripada kandungan ataupun sisa asid jus gaster lah, bukan makanan tu. Sebenarnya jus gaster tu yang akan menyebabkan rasa kita tak selesa
pedih hulu hati. Okey, so ini pencernaan dekat dalam ini ialah makanan kita kan masuk kat dalam perut. So, Cikgu, yep, kalau makan banyak sangat dia akan tersekat ke dekat tersekat. Yelah sebab kita sebenarnya benda tu kalau ada dalam esophagus pun kita tak rasa kan. Makanan tu ada dalam esophagus pun kita tak rasa, dia ambil masa jugalah untuk melepas perut dengan tu. Okay, melepas perut dengan usus tu. pencurut kardio kan? Boleh jadi jugalah. Tengok pada banyak mana kita makan tu. Okay, sebab pergerakan peristalsis pun lambat. Kalau cepat, mesti kita rasa kat dalam badan kita. Mesti kita rasa tak selesa ada benda godek-godek kan dalam perut. Jadi memang lambat. So ada kemungkinan dia duduk dekat pencerut tu. Memang logik je. Okay. So, bila makanan dah masuk dalam perut, awak dah makan ke belum ni? Pukul 9. Dah makan ke belum? Dah. Belum. Yang dah tu agaknya dekat mana makan awak? Kat esophagus ke dekat perut kan? Okay. So bila sampai dekat perut ni, semua makanan yang kita makan tadi, burger dengan nasi tadi, dia pun ada masuklah dalam perut tu juga, semua sekali masuk dalam perut. Tapi bila sampai dekat perut, sebenarnya pencernaan secara kimia dia hanya berlaku kepada protein. Jadi sebab tu kita belajar kalau perut je protein, perut je enzim pepsin. Macam tu kan. Jadi sebenarnya yang lain-lain tu dia tak highlight lah sebab karbohidrat tu ada juga dalam perut. Dia rasakan perut kita kenyang tu kan. Tapi untuk karbohidrat ni dia diam sekejap. Dia tak berlaku apa-apa pencernaan. Okay, so pencernaan dekat perut mestilah protein sahaja. So kalau awak nak explain dalam esei nanti pun macam ni tau, kena ikut jenis kelas makanan tu. Okay, so sel epitelium pada permukaan perut mengalami pembezaan dan membentuk kelenjar Gaster. So dekat dalam perut kita ni ada kelenjar Gaster yang terdiri daripada sel-sel epitelium. Sel yang melapisi permukaan dalam perut tu. Okay, so kelenjar Gaster ni akan merembeskan jus Gaster yang akan bercampur dengan makanan dalam perut. So kelenjar Gaster rembeskan jus Gaster dan dia bercampur dengan makanan dekat dalam perut melalui tindakan peristalsis dinding. Okay, makanan bercampur dengan air liur semasa pengunyahan untuk membentuk gumpal. Salah. Okey, sekejap ya. Untuk jus untuk kelenjar Gaster ni terdapat ataupun terdiri daripada 3 jenis sel iaitu sel utama. Ni pun penting juga ni, sel utama, sel parietal dan juga sel mucus. Sel sel Gaster G tu. Okay, so untuk sel utama fungsi dia adalah untuk merembeskan pepsinogen. Sel parietal rembeskan asid hidroklorik dan sel mucus merembeskan mucus. Yang ni cikgu ambil dalam buku teks. Kita pakai sel mucus tukarkan G tu. Okey. So kedudukan dia pun nampak kat sini. Kedudukan dia kena ingat. Ada label tanya ni sel apa? Yang bawah ni ialah sel utama. Yang purple ni ialah sel parietal. Yang ni ialah sel mucus. Cikgu, nak tanya, sel Gaster ke sel goblet?
Kalau sel G tu sel goblet. Ada dalam buku teks ke? Sekejap. Kat sini pakai nama lain. Ada dalam buku teks tak? Tapi Dalam buku teks sel mukus. nanti cikgu cek balik yang tu. Buat buku bioscore lain pula kat sini. Okay. So untuk ini. Okay, Gelanggegaster ni akan merembeskan jus gaster yang akan bercampur dengan makanan dalam perut melalui tindakan peristalsis. Okay, dinding berotot perut selama beberapa jam. Jus gaster yang mengandungi pepsinogen. So, jus gaster akan dirembeskan. Okay, dan mengandungi pepsinogen, asid hidroklorik dan mucus. Tiga-tiga ni lah. Pepsinogen, asid hidroklorik ni dengan mucus ni ialah jus gaster. Kandungan dalam jus gaster. Okay, melibatkan 3 jenis sel yang rembeskan 3 jenis bahan tu. So, fungsi pepsinogen ni dia akan mengaktifkan, pepsinogen ni dia adalah enzim, bentuk enzim, tapi dia akan diaktifkan oleh asid hidroklorik untuk menjadi enzim pepsin. So dalam buku bioscore, enzim pepsin. So enzim pepsin ni akan menghidrolisiskan protein menjadi polipeptida. Jadi tadi kita makan ikan, makan burger tu semua ada protein. Okay, kandungan utama dia lah. Jadi protein tu akan dicernakan oleh enzim pepsin. Okay, kepada polipeptida. So melibatkan proses hidrolisis juga. Okay, boleh dapat tak? Boleh cikgu. Okay, yang seterusnya nombor 5, fungsi asid hidroklorik adalah untuk menyediakan medium berasid dengan pH optimum. Asid maksudnya medium pH dia rendah lah, iaitu 1.5 hingga 2.0. Memang asid yang pekat lah kita katakan dekat sini. Okay. Tapi asid ni dia penting untuk protein tu dia untuk bantu atau kita sebut menyediakan medium yang sesuai untuk tindakan enzim pepsin. Okay. So yang step yang pertama, asid hidroklorik ni akan menukarkan pepsinogen kepada pepsin dulu. Lepas tu asid hidroklorik ni juga akan hentikan tindakan amylase Leo. Kalau ada amylase yang masuk bersama-sama makanan tadi, so dia stopkan proses pencernaan oleh amylase tu, tidak akan berlaku. Dan yang ketiga ia membunuh kebanyakan bakteria yang terdapat dalam makanan. So itu ialah fungsi asid hidroklorik yang dirembeskan oleh kelenjar gaster kita. Okay, dan mucus pula melindungi lapisan dalam perut daripada terhakis oleh enzim hidroklorik. Enzim hidroklorik yang ni sebenarnya boleh hakis dinding perut kita. Sebab tu kita rasa pedih kalau kita tak makan. Kita rasa perut kita sakit kan, gastrik. Sebab asid hidroklorik ni boleh sampai jadikan perut kita tu macam ulcer dalam mulut kita, berlubang. Tu kita panggil ulcer perut. Boleh luka tau, boleh berdarah kerana asid ni. Jadi pentinglah untuk kita makan. Yang pertama makan, yang kedua makan ikut masa yang betul kan. Kena makan dalam waktu-waktu yang tetap. Sebab kalau kita makan tak tetap,
Tiba-tiba je nanti asid tu dia akan dikeluarkan dalam kuantiti yang banyak. Okay, so mucus ni melindungilah daripada kita punya perut terhakis, dan campuran makanan sekarang termasuklah semua tu kan, makanan tu secara cecair dipanggil KIM. Tadi bolus kan, sekarang ni KIM ia akan memasuki duodenum dengan perlahan-lahan apabila otot sphincter pyloric yang kat bawah ni pula, otot ni mengendur. Bila mengendur baru makanan akan dikeluarkan ke sini. Okay, ni duodenum. Ni ialah duodenum. Okay. So apa dia kelas makanan protein? Ni alamak ada pula benda lain. Roti ni kan. Ni tak betul lah. Okay. Udang, telur, cheese. Tapi kalau susu selalu kita kaitkan dia dengan kalsium. Okay, kalsium. Yang daging ni, kacang, tu semua ialah sumber protein. Okay, so sekarang ni pencernaan makanan dah berlaku pada dua kelas makanan kita. Iaitu karbohidrat dan juga protein. Okay, dan makanan kita dah masuk dalam duodenum. Okay. So maksudnya ini sambung dengan perut. Okay, ni sambung dengan perut lah. So untuk pencernaan yang seterusnya daripada perut dia pergi ke duodenum ni. Duodenum terdiri daripada usus kecil lah maksudnya. Okay, duodenum ni adalah bahagian usus kecil. Ni bahagian yang pertama. Ni bahagian yang kedua, ini bahagian yang ketiga. Bahagian yang panjang tu dibahagikan kepada 3 segmen. Okay, yang first part ialah duodenum. Okay, pencernaan dalam duodenum ni berlaku kepada ketiga-tiga ni. 1, 2, 3. Okay, berlaku kepada ketiga-tiga kelas makanan. So duodenum akan menerima rembesan daripada pundi hempedu dan pankreas. Jadi untuk mencernakan lipid dekat dalam duodenum ni, kita adalah dekat duodenum ni bersambung dengan pundi hempedu. Kat sebelah sini. Yang kat sebelah sini bersambung dengan pankreas. So bila makanan lalu sini, yang untuk lipid pundi hempedu akan rembeskan jus hempedu. So ini ialah hempedu atau ini ialah pundi hempedu. Dia rembeskan jus hempedu. Okay. Rembes tau. Rembes maksudnya dia keluarkan. Tapi yang hasilkan jus hempedu ni ialah organ hati kat belakang tu. Okay. So jus hempedu dirembeskan ke dalam duodenum. Sama juga pankreas rembeskan jus pankreas dalam duodenum. So dalam satu saluran ni dia terima 2 rembesan bahan. Okay, duodenum menerima rembesan daripada pundi hempedu dan pankreas. Untuk hempedu dihasilkan daripada hati. Penting perkataan hasil ni. Siapa yang hasilkan hempedu? Produce hempedu. Hati. Okay, kat mana hempedu tu disimpan? Kat mana jus hempedu disimpan? Dekat dalam pundi hempedu. Siapa yang rembeskan jus hempedu? Pundi hempedu, bukan hati. Hati hanya tempat hasilkan sahaja, tapi simpan tempat lain, rembes dekat tempat tu jugalah. Okay, so dia disalurkan ke dalam duodenum. Okay, jus ni disalurkan melalui ductus hempedu. So kat sini lah ni ductus dia. Okay, ductus hempedu merembeskan pundi hempedu ke dalam duodenum. Okay, so pencernaan ketiga-tiga tu ada dekat dalam ni. Dekat dalam duodenum yang pendek ni ada karbohidrat, protein dan lipid. Okay. So, apa yang berlaku dekat duodenum ialah
pencernaan karbohidrat, protein dan lipid kan. Ini pundi hempedu, ductus empedu yang ni. Ini ialah kita punya duodenum. Pink ni ialah duodenum. Okay, lepas tu kita nak tengok pula yang tadi cikgu terang pasal pundi hempedu ni dengan hati. Sekarang ni kita nak tengok pankreas. Okay, pankreas ialah berfungsi untuk merembeskan enzim amylase pankreas. Okay, muka surat 154. Okay, pankreas merembeskan enzim amylase pankreas. Pankreas merembeskan jus pankreas ke dalam duodenum melalui ductus pankreas. Itu isi by score Ductus pankreas. Jus pankreas dalam duodenum melalui ductus pankreas. Okay, jus pankreas ni dia mengandungi enzim lipase, amylase pankreas dan juga trypsin. Dia ada lipase. Nampak? Okay, lipase ni untuk cernakan lipid, lemak. Amylase pankreas masih amylase tau. So ini ialah karbohidrat. Yang trypsin ni adalah untuk protein. Nampak tak? 3 jenis enzim dirembeskan untuk 3 kelas makanan yang berbeza. Karbo, protein, lipid. Okay. So 3-3 ni masuk kat dalam duodenum melalui ductus pankreas. Okay. Jadi berlakulah pencernaan tu iaitu amylase pankreas. Okay, amylase pankreas ni dia hidrolisiskan kanji yang masih ada sebab tadi dihentikan dekat perut, betul tak? Kat mulut tadi tak awak makan cepat-cepat nak pergi kelas. So kanji tu masih ada, lalu dekat perut dia stop, lalu kat duodenum dia dicernakan balik semula kepada maltosa. Okay, so awak kena ingatlah dia punya nama enzim, nama substrat, nama produk dia dekat semua bahagian. So yang ini kanji ialah substrat dia. Kelas karbohidrat. Kanji maksudnya karbohidrat. Okay, trypsin pula, enzim trypsin ni dia menghidrolisiskan polipeptida. Sebab tadi dekat perut ni protein dah jadi polipeptida. So polipeptida ni lah yang akan sambung pencernaan tu, polipeptida menjadi peptida yang lebih pendek. Okay, polipeptida, enzim trypsin kepada peptida. Okay, dan yang ketiga lipase pula menghidrolisiskan lipid kepada asid lemak dan glycerol. So kelas makanan dia berbeza, ni lipase, lemak lah kan. So tiga-tiga kelas makanan tu kita kita cernakan dekat duodenum. Sebenarnya ada berapa kelas makanan? Tahu tak? 7. 7. Nombor 1 karbohidrat. Okay, 2 protein. Lepas tu 3 kita ada lipid. 4 apa? Cepat. 4 ialah? Lemak. Lipid sama dengan lemak. Vitamin. Lepas tu selalunya cikgu tak tukar ni. Tak tukar kepada slide show. Lemak. Apa nombor 4 tadi? Vitamin. Okay, 5. Mineral. 6. Lawas. 7. Air. Nampak tak ni? Air kan? 7 ni yang kita explain pencernaan awak daripada tingkatan berapa awak belajar ni, ataupun daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah sampai dah ke universiti nanti kalau awak belajar lagi. Sebenarnya dalam 7 kelas makanan ni memang 3 ni sahaja yang kita kena cernakan. Mana ada enzim untuk cerna vitamin, mineral, pelawas dengan air ni? Tak ada.
Okay. So ini sahaja pencernaannya. Yang memang kita makan pun ini je lah. Karbohidrat, protein dengan lipid ni yang perlu kita cernakan sebab molekul dia besar. Kalau vitamin, mineral, kita serap terus. Kita makan buah, ada vitamin C. Vitamin C tu tak ada cerna-cerna. Dia serap terus dalam darah. Okay, kalau pelawas macam mana? Kalau pelawas, okay, kita makan buah, ada vitamin, ada pelawas kan dalam buah tu. So pelawas pula macam mana? Dia merangsang peristalsis. Merangsang peristalsis dicernakan ke tak? Tak. Pelawas tak akan dicernakan. Serat-serat awak makan mangga yang ada nampak garis apa macam tali-tali halus-halus itu semua tak dicernakan. Dia pencernaan fizikal mungkin lah tapi dia secara chemical tu tak ada, kimia tak ada pelawas ni sebab dia perlu untuk berada dalam bentuk tu juga, dalam bentuk serat tu juga supaya dia membesarkan saiz bahan buangan kita. Tu barulah lawas kita nak membuang. Okay. Kemudian air lain lah, air memang faham lah dia tak akan dicernakan. Jadi ni maksudnya tadi kita dah belajar tiga-tiga tu berlaku juga dekat duodenum ni. Okay, satu mulut dekat karbohidrat ni mulut. Janganlah tukar. Okay, karbohidrat ni mulut, protein ni perut. P protein, P for perut. Macam tu, okay. Kemudian duodenum tiga-tiga sekali. Okay. Tapi dia sambung lah, maksudnya tiga-tiga tu pun sambung untuk karbohidrat. Okay, macam tu. Okay, so organ hati pula. Sekarang ni pencernaan kita dekat duodenum. Nak tengok hati dulu ke nak tengok ni dulu? Kita tengok, teruskan dulu dengan ileum. Ni duodenum pergi kepada ileum. Duodenum, jejunum, ileum kan? Usus kecil kita duodenum, jejunum, ileum. Okay, duodenum tiga-tiga tu berlaku. Jejunum tak ada tau. Jejunum ni continue duodenum lah macam tu. Proses dia. Tapi yang seterusnya ialah ileum. Okay, ileum ni ialah bahagian usus kecil kita yang last. Yang sebelum masuk usus besar. So maksudnya ini bahagian akhir untuk proses cerna tu berlaku. Bila masuk usus besar dia dah tak ada pencernaan. Bahagian akhir untuk pencernaan. So, maksudnya dekat sini, dekat bahagian ileum makanan apa yang dicernakan? Tiga-tiga juga. Karbohidrat, protein dan juga lipid. Okay, untuk karbohidrat, dia dah kita cernakan kepada maltosa. Masa dekat mulut dengan masa dekat duodenum. So bila sampai dekat ileum, maltosa ni akan dihidrolisiskan oleh maltase. Rembesan maltase ni daripada ileum. Dinding ileum tu sendiri boleh keluarkan jus usus dia. So maltase akan menghidrolisiskan maltosa, sambung daripada pencernaan yang berlaku ke atas-atas tadi tu kepada glukosa. Okay, so macam tu. Maltosa dicernakan kepada glukosa. Maltosa awak ingat tak? Maltosa dia dua molekul disakarida kepada glukosa satu monosakarida. Ingat tak? Ingat tak? Ingat je. Kalau makan kanji, awak akan dapat maltosa. Kalau makan buah pun manis, ada karbohidrat dia kan. Awak akan dapat sukrosa. So sukrosa pun dalam bentuk disakarida juga dicernakan kepada glukosa dan fruktosa. Benda ni kita semua dah belajar dah tapi dia repeat balik. Bukan dia apply lah kat sini lah awak apply yang sel-sel tu. Okay, yang awak belajar masa peringkat sel. Okay, sukrosa dicernakan oleh enzim sukrase. So tengok enzim tu nama hujung dia ASE kan. Okay, kemudian laktase mencernakan laktosa kepada glukosa dan galaktosa. Ni. Okay, itu untuk pencernaan karbohidrat. Okay, pencernaan protein
Protein ni ada tak nak tanya cikgu apa dia, kenapa pepsin, kenapa protease semua tu. Awak belajar masa form 4 dulu nama enzim pencernaan protein apa? Cuba bagi tahu cikgu. Protease. Awak tak ada rasa nak tanya cikgu ke? Nak tanya tapi Dia Ah, tak tahu nak tanya apa tapi nak tanya. eleh. Okey. So macam ni, kita ada nama enzim untuk protein ni ada beberapa, ada satu protease, ada satu pepsin yang awak belajar kan. Okey. So protease ni ialah nama enzim penamaan baru sebab ada sistem ASE tu. Tapi untuk pepsin dengan tripsin dengan erepsin semua tu ada sin tu semua tu penamaan lama. Okay. So bila ada penamaan baru tapi dia tak tukar yang perut punya nama enzim pepsin ni, dia masih pakai pepsin. So maksudnya macam ni lah. Macam ni. Kalau protease sebenarnya kita ada dia nama baru. So bila ada penamaan baru dia anggap protease ni sebagai general enzim untuk digest protein. Kalau yang dekat perut nama yang spesifik kepada protease ni ialah pepsin. Okay, boleh faham? Maksudnya cikgu protease ni macam mak dia lah. Lepas tu yang lain-lain tu macam anak-anak dia. Boleh lah, boleh. Okay, so betul. Jadi nama umum dia protease. Pepsin adalah sejenis protease. Maksudnya pepsin adalah sejenis enzim untuk digest protein tapi pepsin ni di perut sahaja. Tapi kalau awak belajar dalam deterjen pun ada enzim, betul tak? So Betul. dalam deterjen tu kita tak pakai istilah pepsin, kita pakai istilah protease macam tu. Okay, so pepsin khas untuk digestion dalam perut. Protease ni boleh guna untuk digest dalam deterjen, dalam enzim industri, dalam penghasilan enzim secara banyak-banyak dalam industri tu. Okay, so itu ialah beza dia. Jadi protein yang tadi dah tukarkan dekat dalam perut, kita tengok dalam perut ni kita dah belajar tentang protein ditukarkan kepada polipeptida. So kat sini protein dah dalam bentuk polipeptida lah. Okay, polipeptida akan ditukarkan kepada peptida. Okay, protein akan dicernakan oleh, ada satu step kat sini jap. Protein kena tukar kepada peptida, polipeptida atau pepton tu dekat mana? Okey, itu dekat ni, dekat usus, dekat pankreas. Cikgu sebutkan tadi, pankreas kan? Polipeptida kepada peptida dekat pankreas. Dah sebut dah tadi. So dekat sini boleh tak confuse tak? Boleh tak korang? Confuse sikit cikgu. Tengah pening juga ni cikgu. Sekejap ya. Kat sini kita ada perut. Pencernaan protein yang pertama berlaku dekat perut iaitu protein kepada polipeptida. Cikgu polipeptida. Okay. Lepas tu protein ni masuk pula pankreas. Kan daripada perut ni perut, lepas tu duodenum kan. Ni ada rembesan daripada pankreas ni yang kita sebut tadi. Ayo. Okay, ada rembesan dari pankreas. Jadi pankreas, kenapa tak boleh tulis kat sini ni? Okay, polipeptida. Lepas tu
kat pankreas tu polipeptida ditukarkan kepada peptida. Bismillah, peptida. Pankreas. So ada 3 tempat dah. 1 perut, 2 pankreas, polipeptida kepada peptida. Okay, yang ketiga sekarang kita dah sampai dekat ileum. Okay, peptida ni ditukarkan kepada asid amino oleh irepsin. Ni sekarang dekat ileum. Okay, boleh tak? So dekat perut protein bukan ditukarkan, protein dicernakan kepada polipeptida oleh enzim pepsin. Okay, polipeptida kepada peptida tadi oleh enzim trypsin. Sekarang ni peptida kepada asid amino oleh enzim irepsin. Macam tu. Okay, nanti kita akan tengok dekat by score. Okay. Pencernaan protein dah 3 kali. Ni dah kali yang ketiga. Pencernaan karbohidrat pun dah kali yang ketiga kan. Okay. So boleh? Boleh cikgu. Okay, next. Lipid pula, lipid atau lemak dicernakan oleh enzim lipase menghidrolisiskan lipid kepada asid lemak dan glycerol. Jadi dekat ileum juga. Jadi ileum ni pun melibatkan 3 pencernaan lah. Okay, so isi bioscore kat mana ni? Kelenjar pada dinding ileum merembeskan mucus dan jus usus yang mengandungi enzim dekat bahagian ileum. Dindingnya mempunyai banyak kelenjar usus yang merembeskan mukus dan jus usus yang mengandungi enzim sukris, laktase, maltase, irepsin dan juga lipase tu. Dan enzim ni bertindak secara optimum dalam ileum kerana medium dia beralkali sedikit. Dia ada alkali sikit. Medium bukan neutral, beralkali. Untuk tindakan enzim trypsin memang kena beralkali sedikit. Yang tu awak dah belajar dekat mana? Trypsin ni, ingat tak? Enzim. Bahagian mana enzim? Trypsin untuk cernakan polipeptida kepada peptida. Kemudian dekat irepsin ni, awak belajar dekat bahagian mana, ingat tak? Cikgu, yang ini pH optimum tu. Ya, betul. Okay, bila kita belajar dalam bab enzim, kita ada belajar yang enzim ni dia bertindak balas dalam pH yang optimum dia. Kalau suhu, bentuk graf dia macam ni kan? Ni graf suhu. Kalau kalau pH, dia ada satu graf tapi dia ada satu graf kita panggil. Dia ada 3 graf dalam satu, dia ada 3 line dalam satu. Macam mana nak cakap? Dia ada 3 graf tu. Graf tu ikut pH. Ni pH sampai yang beralkali lah, berasid sampai beralkali. Kalau mulut, dia punya enzim dia ialah amylase, dia punya graf dia kat sini, pH neutral. Okay, kalau trypsin dekat belakang sikit. Okay, yang ini pH yang agak beralkali. Kalau asid hidroklorik, kalau enzim pepsin tadi, dia dekat depan ni. So kita dah belajar dah medium yang sesuai untuk enzim trypsin ni, dia mesti beralkali. Okay, ada apa lagi nak terang kat sini?
ada pankreas, hati. Hati tadi kita tak pergi lagi. Hati, untuk organ hati, fungsi dia adalah untuk hasilkan hempedu. Hempedu maksudnya jus hempedu. Tulis perkataan supaya awak tak confuse. Jus hempedu. Okay. Dia hasilkan, dia produce. Tapi dia simpan dekat pundi hempedu. Jus tu disimpan dalam ni. Pundi hempedu menyimpan hempedu. Hempedu ni akan disalurkan ke dalam duodenum melalui ductus hempedu ni. Fungsi hempedu pula, masa makanan lalu kat duodenum ni, hempedu tu akan meneutralkan asid dari perut. Meneutralkan kim yang berasid. Kim tu ialah bentuk makanan yang lalu dalam hempedu. Bila kim lalu, dia rembeskan untuk neutralkan kim tu. Lepas tu dia menyediakan medium yang beralkali iaitu pH 7.6 hingga 8.6 untuk tindakan enzim dalam duodenum. Okey. Lepas tu satu lagi dia mengemulsikan lipid. Okey, yang ni sebelum lipid dicernakan, sebenarnya lipid tu dia dalam molekul yang besar. Okey, jadi dia akan dipecahkan dulu secara fizikal. Kita panggil mengemulsikan lipid dengan memecahkan lipid kepada titisan-titisan halus bagi menambahkan luas permukaan untuk tindakan enzim lipase. So isi dekat dalam bioscore page 154. Okay, apa dia emulsi ni? Contohlah macam kita ambil air campur dengan minyak kan. Kita tahu minyak ni dia akan terapung dekat atas air. Betul tak? Okay. Bubur dalam gelas kan. Atau botol lah. Botol campurkan air dengan minyak. Minyak akan terapung dekat atas air. Apa maksud emulsi? Okay, cuba awak goncang botol tadi. Awak akan nampak minyak tu dia pecah kepada titisan yang halus. Okey, titisan halus tu lah kita panggil emulsi. Banyak benda kita guna emulsi ni yang berkaitan dengan minyak. Okey, so mengemulsikan lipid maksudnya memecahkan lemak tu kepada titisan yang kecil. Tu maksud dia. Okey, bila dah jadi titisan kecil tadi, barulah lipase ni dia akan hidrolisiskan lagi, mempecahkan secara kimia pula kepada asid lemak dan glycerol. Okey. So itu habis. Kemudian ke surat 154 yang bawah sekali tu. Yang bawah sekali tu SMELL. Cuba isi sekejap yang tu. S tu apa? Menghidrolisiskan sukrosa kepada glukosa dan fruktosa. So cikgu bagi contoh. Sucrase kat situ. S tu for sucrase. Hidrolisiskan sukrosa kepada glukosa dan fruktosa. Apa dia M? Buat cepat. Sambil-sambil tu cikgu nak buat poll kehadiran. Nanti terlupa. Okay, buat poll kehadiran. So awak buat yang tu dan awak lengkapkan tekan poll kehadiran. Hai. Di sana lah. Jangan mama dia. Panas. Mau tak?
Mama tahu ke hidung. Sana ada kamera ni, on kamera. Panas. Oh, tahu hidung ada kenapa? Nampak? Tak pernah. Dia tak nampak. Tak pernah. Lagi. Okay. Ini ujian makanan. Cikgu nak tanya. Yap. Yang dekat, yang cikgu suruh isi ni kan dia ada tambah air kan. Contohnya macam matosa tambah air. Anas. Glukosa kan. Kita kena letak juga ke matosa dan air? Tulis sekali Tak perlu. Menghidrolisiskan tu dah maksudnya ni air dah. Okay, cikgu. Okey, dia bukan minta persamaan. Kalau minta persamaan persamaan perkataan tu mungkinlah kena tulis air dia. Okey, yang ini nyatakan apa yang berlaku jika sphincter kardiak tidak dapat mengecut. Sphincter kardiak tidak dapat mengecut. Uji minda 3 ni ialah soalan-soalan bentuk hebat, bentuk yang boleh keluar dalam exam kan. Okey, kalau sphincter kardiak tu ialah sphincter yang dekat perut bahagian atas tak dapat mengecut. Tadi cikgu dah explain. So apa nak cakap kat sini? Apa dia? Boleh naik kat Boleh atas. tak dapat masuk. Bolus tak dapat masuk perut. Okey, sekarang ni cerita dia bolus tu dah masuk pun perut. Kim akan terkeluar. Boleh naik semula ke esophagus. Okey, so kita katakan dia yang tak dapat masuk perut tu maksudnya dia tak cernakan makanan lah kan. Tapi sebenarnya dia tanya ni lebih kepada makanan tu naik balik ke atas. Okay, makanan yang dah bercampur dalam perut tu dia dah kena asid hidroklorik kan. Jadi asid hidroklorik ni lah yang masalahnya, dia akan naik ke esophagus. So tu ialah poin yang pertama. Asid hidroklorik dalam jus Gaster akan naik ke esophagus. Yang kedua ialah kesan daripada asid tersebut, apa dia? Tadi cikgu sebut penyakitnya apa? Pedih empedu. Rasa pedih ulu hati. Individu tersebut akan rasa pedih ulu hati. Okay. Heartburn ataupun mual, nak rasa nak muntah. Sukar menelan dan kerap sendawa. Okay. Yang ketiga dikenali juga sebagai reflux acid. Atau sebagai gastroesophageal reflux disease, GERD. Reflux acid ataupun GERD. GERD ni gastroesophageal. Disease GERD ni memang selalu sendawa apa semua kan, ya Allah.
patutnya dah isi dah kan. Yang ni lah isilah ya. Kita nak tengok yang bawah ni pula. Okay, bahagian pencernaan. Cikgu nak tanya, yang atas PH tu kena tulis apa sebenarnya? Mana? Yang ni ke? Soalan yang ni? Bukan Kan ada soalan ni. tempat kosong kan? Nama jus dia kot. Sekejap cikgu tengah mencari page. Okay, so lengkapkan jadual di bawah. Bahagian pencernaannya, contoh kat sini bahagian mulut, jenis makanannya kanji, kelenjar pencernaan menghasilkan jus pencernaan. Jus lah. So kelenjar air liur dekat mulut akan menghasilkan jus apa? Jus apa ni? Air liur. Jus air, bukan jus lah, merembeskan air liur. Sorry. Ni. Merembeskan air liur yang mempunyai pH 6.5 hingga 7.5. Dalam air liur tu ada enzim amylase. Apa yang berlaku ialah substrat dan hasil tindak balas ataupun tindak balas enzim berlaku, iaitu kanji akan dicernakan oleh amylase tadi kepada maltosa. Okay. Boleh kan? Ya Allah, kenapa ni? Okay, next ialah perut. Perut, dalam perut merembeskan jus gaster. Okay, dalam perut ada jus gaster tu mengandungi enzim apa? Enzim apa kat sini? Okay. So, pepsin ni akan mencernakan protein kepada polipeptida. Polipeptida ni dia satu bentuk rantaian protein yang panjang, yang ada asid amino yang panjang tu kan. Ni polipeptida. Okay. Tapi kalau yang protein ni protein yang besar-besar. Okay. So usus kecil pula, bila makanan sampai kat usus kecil terima rembesan jus daripada pankreas dan juga hempedu kan. Okay, jadi hati menghasilkan ni menghasilkan hempedu. Hati menghasilkan hempedu. Okay. Cikgu, hempedu ke jus hempedu? Boleh, dua-dua boleh. Jadi awak kena faham, kalau tulis hempedu tu maksudnya air dia. Kalau pundi hempedu tu maksudnya organ dia. Okay, so selalu cikgu tambahlah jus hempedu tu. Okay, hempedu tu kat sini hempedu dia tidak mengandungi enzim. Hempedu yang daripada hati ni warna dia hijau tau. Kalau awak muntah hijau tu maksudnya awak muntah keluarkan jus hempedu tu lah. Rasa dia pahit-pahit kan. Jadi dia tidak mengandungi enzim, tapi dia mengimulsikan lipid sahaja. So ini bukan tindakan enzim. Kalau makan siang ayam ke ada warna hijau-hijau tu, itulah hempedu atau jus hempedu tu. Okey, jadi bila kita termakan bahagian yang ada hijau-hijau ni rasa dia pahit. Ikan pun ada juga boleh jadi pahit. Okey, next ialah pankreas. Okey, pankreas merembeskan jus pankreas. Okay, kandungan enzim dia ambillah ni lipase, amylase dan trypsin, isi kat sini. Okay, untuk lipase, lipase dicernakan kepada asid lemak dan glycerol. Kita dah tengok dah struktur asid lemak glycerol tu satu triglycerida tu kan. Ni.
Okey, kanji pula dicernakan oleh amylase pankreas. Nama dia amylase pankreas sebab pankreas yang hasilkan kepada maltosa. Ke atas tadi amylase leo kan. Okey. Kemudian sukrosa dicernakan oleh sukres kepada glukosa dan fruktosa. So benda ni awak hafal sekali je tapi awak boleh pakai dekat banyak bab, banyak chapter. Okay, kemudian maltosa kepada apa-apa? Glukosa plus glukosa. Good. Okay, glukosa dan glukosa. Okay, peptida pula. Oh, silap-silap. Sini dah masuk kelenjar usus. Okay, tak bincang. Okay, kelenjar usus ni yang merembeskan jus usus. Okay, merembeskan jus usus. Okay, dalam kelenjar usus ni, kat sini tadi sukrosa, maltosa, sukres ni. Namakan enzim dia sukres, maltase, irapsin, laktase dan lipase. Okay, so maltase, maltosa dicernakan kepada glukosa dan glukosa. Irapsin mencernakan peptida kepada Amino acid. Amino acid. Okay, laktosa dicernakan oleh laktase kepada glukosa dan kawan apa? Galaktosa. Galaktosa. Okay, betul. Bagus, ingat. Okay, next ialah lipid mencernakan lipase. Jangan tukar. Lipase cernakan lipid kepada asid lemak dan glycerol. Habis dah? Oh, ada lagi sikit lagi. Yang ni awak boleh buat sendiri kot. Sebab ambil je jawapan dekat atas ni. Okay. Tak boleh. Okay, ambil jawapan kat atas tu. Lepas tu yang ini mengkaji pencernaan kanji dalam sampel makanan. Sorry. Kat sini dulu. Terangkan kesan pengambilan jus oren ke atas enzim dan pencernaan kanji dalam duodenum. Okay, so kita nak explain soalan ni boleh jadi soalan esei atau struktur dalam soalan periksa kita. Terangkan kesan pengambilan jus oren. Kenapa jus oren ni? Lepas tu, kita tafsirkan apa yang tersirat dekat dalam soalan tu. Jadi jus oren ialah berasid, jus yang mempunyai pH yang rendah. Tapi dia makan kanji. Patutnya kanji ni kena pH yang neutral. Jadi kat sini dia nak soalan ni kesan tau. Jadi kita jangan panjang sangat cerita pasal buah oren ni, tapi kita cerita kesan buah oren tu. So yang pertama boleh awak tulis jus oren tu adalah berasid atau pH dia rendah. Okay, so bila kita makan buah oren dengan makan nasi contohnya, okay, apa yang berlaku pada pencernaan kanji? Kesan dia? Macam mana? Pencernaan kanji? Apa dia tak dengar? Kalau dari segilah kadar pencernaan kanji. Pencernaan kanji ni boleh apa? Dia punya kadar pencernaan dia. Meningkat. Baik. Tak sesuai kan? Jus oren dia punya Pencernaan dia tak cekap. Kadar pencernaan dia akan berkurang. Okay, berkurang. Jadi kanji ni tak dapat, patutnya kita kena tulislah kanji dicernakan kepada maltosa lah fungsi asal dia kan. Tapi disebabkan dah ada jus oren maka kanji tidak dapat dicernakan kepada tu kesan lah tu. Kita jawab dalam bentuk negatif. Tidak dapat, berkurang, macam tu kan. Yang ni untuk penerangan jus oren tu je.
Okay, dicernakan kepada maltosa. So soalan yang bentuk kesan, jawapan dia kesan yang tak tak elok lah jadinya kan. So kena jawab dalam bentuk kesan juga. Jangan cerita pasal pencernaan kanji dicernakan kepada kanji diolah karbohidrat, kanji dicernakan kepada maltosa. Itu semua memang fakta yang betul tapi jawapan dia salah untuk menjawab soalan ni. Okay, next ialah mengkaji pencernaan kanji dalam sampel makanan. Okay. So dalam tabung didih ni diletakkan 2 ml larutan amylase, maksudnya enzim dia. Kemudian ada 3 ml ampaian kanji iaitu substrat dia. Dan 5 larutan penimbal pH 7. Okay, ni termometer untuk pastikan suhu dia 37 lah, barulah tindakan enzim tu optimum. Okay, susunan radas di sebelah disediakan untuk mengkaji proses pencernaan kanji. Berdasarkan rajah, nyatakan 2 faktor yang perlu dikekalkan pada keadaan optimum untuk pencernaan kanji oleh enzim amylase. Apa faktor yang pertama? Suhu air. Suhu. Faktor yang kedua ialah pH. Okay, good. Suhu dan juga pH. Terangkan proses pencernaan yang berlaku dalam tabung didih. Apa dia pencernaan yang berlaku? Apa dia pencernaan yang berlaku? Kanji. Pencernaan kanji. Amylase dicernakan kepada maltosa. Kanji dicernakan oleh amylase kepada maltosa. Ataupun amylase mencernakan kanji kepada maltosa. Dua-dua boleh. Okay, next. Kalau guna perkataan hidrolisis? Boleh. Mencernakan boleh gantikan dengan hidrolisis macam cikgu tulis tadi. Mencerna, menghidrolisis, memecah, mengurai. Tu semua boleh. Maksud dia akan jadi sama. Menukar sahaja tak boleh. Menukar maksudnya dia bukan pecahkan, dia cuma tukar sahaja. So kalau dalam exam pun memang tak diterima. SPM lagilah dosa besar. Okay, jelaskan secara ringkas bagaimana kadar pencernaan kanji dapat ditentukan. Okay, macam mana kita nak tentukan kadar pencernaan kanji ni? Macam mana? Pencernaan kanji dapat ditentukan. Yang pertama, kita buat ujian apa nak tentukan kehadiran kanji? Iodine. So campuran dalam tabung didih dititiskan ke atas larutan iodin setiap 2 minit. Jadi bila kita dah campurkan semua bahan ni dekat dalam tabung didih, kita kena biarkan sekejap. Lepas tu kita ambil penitis, kita titiskan atas lubang-lubang jubin yang dekat mama tu, tahu tak? Tiles tu. Tahu tak benda lah ni? Ni. Ni. Okay. So kita titiskan, mula-mula memang kita titiskan iodine. Iodine warna apa? Perang-perang. Asal dia. Warna asal dia ialah warna perang ni lah. Okay, maksudnya yang asalnya kat sini pun warna perang. Ni asalnya warna perang macam ni juga. Okay, kita titis iodine untuk 10 lubang dulu. Maksudnya 10 lubang ialah 10 minit. Ni minit pertama, minit kedua, minit ketiga, minit keempat, minit kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Okay, yang lain-lain ni tak payah pandang. Titiskan dulu iodine. Asal iodine tu warna dia perang. Okay. Warna asal iodine tu ialah perang. Jadi kalau kita buat ujian kanji, kita titiskan campuran tadi. Kalau kanji tu masih ada, warna iodine ni akan jadi warna apa? Biru tua. Dia jadi warna biru. Kalau tak ada, dia akan kekal perang. Faham tak? Faham. Okay, so
Ini yang kita patutnya buat dekat dalam makmal. Okay, so point yang kedua ialah masa untuk iodin kekal kuning diukur dan dicatatkan menggunakan jam rendik. Masa untuk iodin kekal kuning diukur dan dicatatkan menggunakan jam rendik. Okay, boleh? Masuk untuk iodin kekal kuning. Kekal kuning ni maksudnya kanji ada ke tak? Tak ada. Tak ada. Maksudnya kanji ni telah dicernakan kepada maltosa. Okay? Jadi kita nakkan kalau boleh first titik tu dah kalau suhu 37, maksudnya first lubang ni kita titis dia dah kuning dah. Yang ni kuning, yang ni kekal kuning, yang ni kekal kuning, yang ni kekal kuning. Kalau suhu adalah 60, kita titik yang pertama ni warna apa? Kuning. Suhu 60 warna dia akan jadi biru. Sebab tindak balas tak berlaku. Kalau kuning tindak balas berlaku ke tak? Tak. Tindak balas dah berlaku lah. Yang ni kuning tindak balas berlaku. Kalau biru maksudnya tindak balas tak berlaku sebab kanji masih hadir. Ini memang selalu anak-anak yang lama-lama cikgu pun yang pelajar-pelajar lama pun memang tertukar benda ni. Konsep ni. Okay. Kita kena ingat warna asal bukan perang, bukan kuning, perang. Okay. Warna asal iodin tu ialah perang. Kita nak uji kehadiran kanji. Kalau kanji masih ada, maksudnya dia akan jadi warna biru. Maksudnya masih ada kan? Maksudnya tindak balas tidak berlaku. Tidak, ni tidak. Biru maksudnya tak ada tindak balas sebab tu dia warna biru. Kalau warna perang, bukan kita nak tengok perubahan kanji tu tau, perubahan iodin tu tau. Kita kena tengok perubahan pada kanji tu. Macam mana nak cakap? Tindak balas antara amylase dengan kanji. Kalau dia masih ada kanji, kan? Kalau masih ada kanji, warna perang tadi akan jadi warna biru lah sebab kanji hadir. Kalau dah tak ada kanji dah dicernakan dekat dalam tabung didih tu, bila kita titiskan dia akan kekal perang lah sebab kanji dah dicernakan. Tu cuba fahamkan. Lepas ni kejap lagi fahamkan. Okey, dah pukul 10 dah awak, cikgu nak tunjuk gambar ni je. Ini ialah ujian kanji. Okey. Ini ialah uji kehadiran glukosa. Warna biru glukosa ni awak boleh jawab soalan page 157. Nanti cikgu cuba hantar gambar slide ni dekat dalam grup Telegram. Okey, ni nama dia ujian Benedict untuk uji kehadiran glukosa. Glukosa ialah karbohidrat juga tapi kita ada belajar tentang gula penurun. Okey. Ini ialah ujian untuk protein. Kehadiran protein ada dua jenis ujian iaitu ujian Biuret dan ujian Milon. Kalau ujian Biuret, warna biru akan bertukar kepada warna purple. Okey. Selepas digoncang. Ujian Milon pula kita tambah bahan lain. Reagen Milon ditambahkan ke dalam ampaian albumin. Albumin dalam buku bioskor tu tolong tulis kat situ apa dia albumin ni, tahu ke tak? Tak ingat. Putih telur. Albumin ialah perkataan untuk putih telur. Okey.
Dia dua ujian tu untuk mengesan kehadiran protein. Kalau keputusan positif maksudnya ada protein. Yang ujian Burette tadi akan jadi warna ungu. Kalau tak ada negatif dia warna kekal biru. Kalau ujian Milon jadi mendakkan merah. Tambah kat ujian Milon tu. Mendakkan merah. Okey, tu saja. Tumpuk gris tak ada cikgu rasanya apa yang last sekali. Ni gambar yang sama. Okey, tumpuk gris, ujian tumpuk gris ni senang. Boleh buat kat rumah. Okey, ambillah minyak, ambillah kertas. Awak kan selalu makan-makan dengan sambil-sambil membaca buku. Tiba-tiba buku kena minyak. Apa jadi? Dia jadi Kesan berminyak. Kesan berminyak macam transparent sikit kan? Itu samalah dengan ujian tumpuk gris kat mama kita. Kita buat tu lah juga. Ambil kertas turas, lepas tu kita titikkan minyak. Itu beza dia kalau kita cuba titikkan air. Nanti air tu boleh kering tapi minyak tu dia akan kekal. So itu ialah ujian tumpuk gris, kesan lut cahaya. Kalau tak, keputusan negatif dia akan jadi tiada kesan lut cahaya. Okey, ujian Sudan 3 dengan emulsi nanti cikgu tambah dekat dalam Telegram. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, so tolong isi form kehadiran. Tolong lengkapkan bioscore. Cikgu tak bagi kerja yang ini lagi, nanti cikgu nak tengok dulu kerja yang awal minggu hari tu, hari Rabu hari tu kan. Hari Rabu ke awal pun. Okey, hari Rabu hantar yang tu dulu. Boleh? Boleh cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Boleh cikgu. Cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu.